Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya selaku wakil daripada kumpulan 7 akan menerangkan tentang pengenalan untuk tajuk kami, iaitu keadilan ekonomi. Jadi saya mulakan dengan definisi keadilan dahulu. Keadilan yang berdasarkan daripada perkataan adil yang membawa maksud tidak bersebelah ataupun tidak menjadi mana pihak. Jadi keadilan merupakan sebuah kata sifat yang menunjukkan perbuatan atau tindakan yang adil. Keadilan dalam bahasa Arab pula berasal daripada perkataan al-adlu yang bererti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan ini juga meliputi keseimbangan antara hak dan kewajipan dan keserasian dengan sesama makhluk. Seterusnya kita pergi kepada definisi ekonomi. Ekonomi ditarifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, rencana dan ungkapan bahan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Ekonomi boleh terdiri daripada pihak individu, pihak perniagaan, pertubuhan ataupun kerajaan. Urus niaga ekonomi berlaku apabila dua kumpulan atau pihak bersetuju dengan nilai atau harga barang atau perkhidmatan yang diurus. Biasanya dia dinyatakan dalam suatu bentuk mata wang. Definisi ekonomi Islam pula ialah suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dan soal mengguna dan menguruskan sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakat bagi mendapat keridaan Allah. Seterusnya kita pergi kepada sistem ekonomi yang boleh dibagikan pada dua, iaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam ialah sistem yang lengkap dan menyeluruh berpandukan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memotifkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, menggabungkan antara aktiviti ekonomi dengan akidah Islam, berteraskan nilai dan akhlak Islam, memberikan keutamaan pada pengeluaran barangan asas dan keperluan berbanding dengan barangan mewah. Untuk sistem ekonomi konvensional pula ialah sistem ekonomi yang ditentukan oleh manusia dan tidak mempunyai piawaian ataupun peraturan yang mutlak. Sistem ini bersifat ajal, boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Sistem ekonomi konvensional boleh dibagikan pada 4 jenis. Yang pertama ialah sistem kapitalis. Sistem ini berpandukan akan fikiran manusia semata-mata dan berasaskan kebebasan mutlak individu. Sistem ini berasaskan amalan riba atau bunga dan juga sering berlaku ketidakadilan sosial dengan wujud jurang besar antara orang kaya dan orang miskin. Seterusnya adalah sistem komunis yang muncul akibat ketidakadilan pengagihan harta dalam masyarakat. Keputusan ekonomi dibuat sepenuhnya oleh pihak pemerintah dan pemilikan individu ke atas faktor pengeluaran dihapuskan. Semua diserah dan dinegarakan secara total demi kepentingan rakyat. Yang ketiga ialah sistem sosialis. Hasil pemikiran antara dasar sistem kapitalis dengan komunis. Pemilikan individu dibuka dalam skop yang amat ketat. Keperluan individu pula ditentukan oleh mutu kerja yang disumbangkan. Sistem riba masih dikekalkan dalam sistem sosialis. Dan yang terakhir ialah sistem campuran. Sistem campuran adalah antara sistem ekonomi yang mendukung kebebasan dengan sistem sosialis. Ekonomi dibangunkan bersama-sama antara pihak pemerintah dan juga pihak swasta, dan pemerintah melakukan pengawasan dan campur tangan dalam perekonomian, namun pihak swasta masih juga diberi kebebasan yang tersendiri. Sebagai contoh ialah negara Malaysia tersendiri yang mengamalkan sistem ekonomi campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dini Himabi Ahmad Nasri. Saya akan menerangkan tentang keadilan sosial adalah syarat mutlak pada pembangunan ekonomi. Keruntuhan tamadun manusia pada masa kini rata-rata di dunia barat dan timur adalah disebabkan sistem yang dipraktikkan di negara sedemikian gagal untuk menyusun masyarakat mereka memenuhi tuntutan nilai kemanusiaan. Sistem-sistem yang biasa digunakan hanyalah berasas kepada rasional pemikiran manusia semata yang nyata gagal untuk membina contoh pembangunan yang syumul dan sempurna. Kita dapat lihat pada masa sekarang, dunia maju turut menghadapi permasalahan ekonomi yang menunggu masa untuk meletus dan seterusnya akan menjejaskan kesejahteraan kehidupan rakyat. Tetapi, usaha ke arah keadilan sosial tetap akan dijalankan selepas mencapai pertumbuhan ekonomi. Komponen keadilan sosial seperti usaha didik agama, membahas masalah buta huruf, membahas kemiskinan dan kebebasan bersuara turut difikir sama penting. Namun, semangat sistem ini tidak mungkin sekali berjaya hasilkan keadilan sosial setelah mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Eropah dan Amerika Syarikat pernah memegang ekonomi dunia pada abad ke-19 dan 20. Namun mereka mengalami masalah pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang yang menjejaskan keperluan keadilan sosial mereka sehingga masyarakat mereka hilang pedoman hidup. Apa yang berlaku di negara barat perlu dijadikan pengajaran tentang pendekatan yang perlu kita ambil untuk menyusun negara.
Islam sebagai agama yang bersifat syumul dan sempurna mempunyai pendekatan yang tersendiri untuk menyusun umat manusia bermasyarakat dan bernegara yang cemerlang, progresif dan sejahtera. Ke arah usul ini, Islam beranggapan bahawa melalui pencapaian keadilan sosial sesebuah masyarakat, negara dapat mencapai 3 aspek seperti tadi dan sehingga ke mercu kejayaan. Keadilan sosial bermasyarakat yang perlu ada adalah seperti berikut. Pertama, pemeliharaan penghayatan keimanan. Ajaran Islam adalah selari dengan arus perubahan masa dan zaman. Rancangan keagamaan bukan hanya di masjid sahaja tetapi telah bertapak di media masa. Bahagian Penyiaran Jatim telah menyiarkan rancangan-rancangan keagamaan di saluran TV dan radio RTM sejak tahun 1994 lagi. Rancangan seperti Forum Perdana Ehwal Islam di 31 mendapat rating yang tinggi dan baik dari kalangan penonton. Ini adalah landasan yang baik untuk masyarakat mempelajari dan menghayati ilmu agama. Kedua, menaikkan taraf daya fikir dan kebolehan kemahiran. Segala usaha dari pihak kerajaan bagi memastikan segenap pelosok masyarakat bebas buta huruf dan mempunyai ilmu atau kemahiran yang bernasabah supaya dapat hidup berdikari sesuai dengan arus perubahan masa. Pada tahun 1968, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak memberi gerakan basmi buta huruf, di mana strateginya adalah memastikan rakyat luar bandar bebas buta huruf dan mengajar orang bukan Melayu menulis dan membaca tulisan rumi. Untuk kemahiran pula, skim penjana HRDF dan program penempatan dan latihan diwujudkan bagi memastikan masyarakat meningkatkan kemahiran dan kebolepasaran mereka. Dan yang ketiga, kebebasan dan jaminan perundangan. Rakyat bebas untuk bersuara kerana ia adalah hak asasi manusia dan juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai contoh, setiap 5 tahun sekali, rakyat dapat memilih wakil rakyat mereka melalui pilihan raya umum agar suara mereka dapat dibawa ke pihak atasan dan dapat mengekalkan kuasa yang diberikan kepada mereka. Dan yang keempat adalah kebebasan untuk berkecimpung dalam kegiatan ekonomi. Kerajaan perlu memberi kebebasan dan jaminan kepada rakyat untuk menjalankan ekonomi secara bersendirian atau bersama pihak swasta maupun kerajaan. Dapat dilihat pelbagai usaha dari pihak kerajaan untuk membantu masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi. Antaranya melalui program semarak niaga dari bajet 2022 yang telah memperuntukkan sebanyak 40 bilion ringgit untuk niaga kecil, meningkatkan daya saing dan membantu mereka setelah mereka diimpit masalah COVID-19. Apa yang dapat saya katakan? Jika pendekatan acuan tempatan yang berlandaskan syariat Islam ini berjaya, ia bukan sahaja dapat memantapkan bidang ekonomi negara, malah masyarakat yang berakhlak dan bertamadun juga dapat dibentuk dan dipelihara. Bukan itu sahaja, masyarakat antarabangsa akan menjadi yakin untuk menggunakan model Islam sebagai contoh. Assalamualaikum, saya Haizal bin Muhammad Fazil akan menerangkan konsep keadilan ekonomi Islam dalam sistem ekonomi. Secara umumnya, sistem ekonomi merupakan satu sistem berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan sesuatu barangan atau perkhidmatan dan ia mempunyai peraturan di dalam sesebuah negara. Sistem ini diwujudkan bagi menyelesaikan masalah ekonomi dari segi pembahagian sumber dengan cara yang lebih sistematik. Pada masa kini, sistem ini terbahagi kepada 3, iaitu sistem ekonomi bebas, ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Pertama sekali, sistem ekonomi bebas merupakan sistem yang diusahakan daripada seseorang ataupun sekumpulan individu dan mereka buat lamat untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan kepada diri mereka sahaja. Sistem ini tiada campur tangan daripada kerajaan tetapi perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Mereka berhak untuk menentukan pengeluaran, kos, penetapan harga barangan dan perkhidmatan, pelaburan dan pendapatan. Kelebihan sistem ini, sesiapa sahaja bebas untuk bergiat dalam kegiatan ekonomi, mereka cekap dalam penggunaan sumber dan teknologi dan inovasi semakin berkembang. Namun, kelemahan sistem ini, wujudnya masyarakat yang lebih materialistik, ketidakstabilan ekonomi akan berlaku, jurang ekonomi antara yang miskin dan yang kaya akan semakin besar dan biasanya sistem ini dimonopoli oleh korporat yang besar. Yang kedua, sistem ekonomi perancangan pusat merupakan sistem yang dikawal sepenuhnya oleh pihak kerajaan dan kerajaan memiliki secara mutlak dalam semua faktor pengeluaran. Kerajaan yang merancang dan mengawal peruntukan pengeluaran untuk diagihkan kepada masyarakat. Mereka juga membuat keputusan berkaitan masalah ekonomi. Namun, individu tiada kebebasan untuk memilih dan memiliki atau menguasai sektor ekonomi. Kelebihan sistem ini, pendapatan sesebuah negara itu seimbang, kebajikan rakyat diutamakan dan pengeluaran lebih berskala besar. Namun, kelemahan sistem ini, pilihan individu itu terhad,
mereka kurang motivasi untuk bekerja, bidang keusahawanan juga terhad dan risiko tinggi dalam ekonomi sesebuah negara itu. Akhir sekali, sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan gabungan daripada sistem ekonomi pasaran bebas dan juga perancangan pusat di mana mengambil kira hanya kepada kebaikan ciri-ciri ekonomi tersebut. Sistem ini sama seperti sistem ekonomi pasaran bebas di mana individu ataupun syarikat berhak untuk mengumpul kekayaan dan keuntungan kepada mereka sahaja. Namun, kerajaan berhak untuk mencampur tangan dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan mengelakkan penyelewengan. Individu atau pihak pengeluar bebas memiliki faktor pengeluaran tetapi berlandaskan undang-undang kerajaan. Kerajaan mewujudkan kawalan harga dengan mengadakan cukai ataupun subsidi. Dengan wujudnya sistem ekonomi campuran ini, pengguna dapat peroleh keperluan diri yang mencukupi, pengeluar mendapat keuntungan yang sama rata, kebajikan masyarakat juga dipikul dengan sama rata. Campur tangan kerajaan ini bertujuan untuk membekalkan barangan awam seperti hospital ataupun sekolah, program ekonomi awam, kawalan harga barang, menstabilkan ekonomi dan mendapatkan jurang pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam, sistem ini sama seperti sistem ekonomi campuran. Yang membezakan ialah sistem ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam segala perkara. Setiap keputusan perlu mengikut syariat Islam. Semua pihak perlu memastikan segala kegiatan ekonomi adil dan saksama kepada semua dan kerajaan memastikan kebajikan rakyat terjamin dan setiap barangan ataupun pekerjaan berlandaskan oleh syarak. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam yang membezakan dengan sistem yang lain. Pertama sekali, sistem hidup Islam. Islam amat menyeru umatnya untuk mencapai matlamat al-falah iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ekonomi berlandaskan hukum Islam. Tiada unsur yang haram seperti perjudian ataupun penipuan. Yang kedua, persaingan adil dan saksama. Ianya mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pengeluar, bebas memiliki kekayaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sesiapa saja bebas untuk mengawal ekonomi. Akhir sekali, menitik beratkan keadilan antara individu dan masyarakat. Kepentingan awam lebih diutamakan daripada individu. Kerajaan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan adanya pungutan zakat dan agihan zakat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rashdan Nur bin Rasman dan saya akan menerangkan mengenai penerapan keadilan dalam pembangunan ekonomi dengan kebijakan investasi melalui bank syariah. Pembangunan ekonomi adalah salah satu langkah pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan dalam kalangan masyarakat, bangsa dan juga negara. Oleh itu terdapat banyak sektor yang terlibat dalam membangunkan ekonomi. Di antaranya adalah industri perbankan yang juga merupakan industri yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi kerana ia bertindak sebagai lembaga kewangan yang mampu mengumpul dana daripada masyarakat. Kemudian dana itu akan disalurkan kembali dalam bentuk modal ataupun dalam terma rolling back. Dana yang disalurkan kembali akan digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Namun, usaha untuk membangunkan ekonomi dengan menggunakan sistem perbankan yang sedia ada ataupun perbankan konvensional menunjukkan beberapa masalah yang merecatkan pertumbuhan ekonomi seperti adanya unsur riba, gharar ataupun penipuan yang menyebabkan wang dipinjam tidak dapat dibayar mengikut bunga yang dikenakan oleh para peminjam ataupun pelabur dan mereka cenderung untuk mengalami bankrupt. Bagi konsep keadilan dalam Islam dan bank syariah, terdapat banyak konsep keadilan yang diketengahkan oleh para cendekiawan. Di antaranya adalah Al-Basam, iaitu kaedah memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Yang kedua adalah kata lawan bagi keadilan, iaitu kezaliman. Menurut kitab Maqais Al-Lughah, kezaliman bererti gelap, aniaya ataupun menempat sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh itu, maksud bagi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kita ada pandangan daripada orang bukan Islam iaitu John Rawls. Beliau mengemukakan dua prinsip. Prinsip pertama disebut sebagai prinsip kebebasan ataupun equal liberty principle. Equal liberty principle berkaitan dengan hak kebebasan seseorang individu dan juga warga negara. Sebagai contoh, setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya tanpa mengira agama, umur dan juga bangsa mereka. Kemudian yang kedua adalah prinsip perbezaan ataupun different principle, di mana prinsip ini berkaitan dengan perbezaan keadaan sosioekonomi masyarakat. Sebagai contoh, keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya,
golongan B40 lebih memerlukan bantuan daripada golongan M40. Jadi secara logiknya golongan B40 akan mendapat lebih bantuan daripada golongan M40. Seterusnya adalah perbezaan bank konvensional dan bank syariah. Dari segi aspek urus niaga, bank Islam berpandukan hukum, syarak dan juga Akta Bank Islam 1983. Manakala bagi bank konvensional, mereka beroperasi berdasarkan Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989. Bagi faedah ataupun riba pula, bank Islam tidak mempunyai sebarang unsur riba ataupun faedah dalam apa-apa urusan. Manakala bagi bank konvensional, faedah merupakan sumber utama sebagai pendapatan mereka. Daripada aspek pulangan pula kepada account holder ataupun pemegang account, bagi bank Islam, pemegang diberikan pembahagian keuntungan seperti yang ditetapkan oleh kedua-dua pihak ini. Manakala bagi bank konvensional pula, pemegang hanya diberikan ganjaran berdasarkan faedah yang ditetapkan oleh bank. Peranan bank Islam pula, bank akan berperanan sebagai pelabur dan juga sebagai rakan kongsi. Manakala bagi bank konvensional, bank hanya bertindak sebagai ejen bagi para pelabur. Dari segi pelaburan ataupun investasi, bank Islam melakukan pelaburan yang bebas daripada unsur gharar ataupun unsur penipuan. Manakala bank konvensional bebas melakukan pelaburan dan apa jua platform ataupun cara demi mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, terdapat unsur gharar ataupun penipuan yang dilakukan oleh bank konvensional kerana mereka mungkin melaburkan duit itu di syarikat-syarikat yang melakukan kegiatan haram. Sebagai contohnya, mereka melaburkan duit di syarikat kasino, syarikat judi dan mungkin juga di syarikat yang menjual arak. Kesimpulannya, bank syariah ataupun perbankan Islam memberikan impak yang besar dalam pembangunan ekonomi dengan memberikan kita inisiatif untuk pelaburan yang berpandukan sumber yang halal dan meyakinkan. Sekaligus ia mengurangkan kadar muflis dalam kalangan masyarakat yang terkesan dengan unsur riba ataupun kadar bunga yang tinggi daripada bank konvensional. Selamat pagi kepada pencara kami yang dihormati Dr. Muhammad Khairul Izwan. Nama saya Darren John Will, student ID 2022-60294 daripada kos Environmental Health. Untuk bahagian saya akan menguraikan sedikit tentang keadilan ekonomi daripada tinjauan literasi. Bentuk sebenar kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis ialah jarak antara kehidupan rakyat daripada keharmonian dan keadilan. Dalam pelbagai jalur kehidupan, terdapat konflik, ketidakharmonian dan ketidakadilan. Pemilik modal menjadi pemerintah yang bebas melakukan apa saja untuk mencapai kepentingan diri dan kepuasan yang maksimum. Di beberapa negara yang majoritinya penduduknya beragama Islam, ketidaksamaan pendapatan merupakan masalah yang sangat serius. Jadual yang terdapat di sebelah kanan slide merupakan muka jurang ini dengan saiz nisbah gini. Nisbah gini ini menunjukkan ketidaksamaan dan dalam aspek pendapatan di Indonesia. Berdasarkan banci pertanian dari 1903 sehingga 2003, terdapat kepekatan pemilik tanah yang semakin tidak sama rata. Menurut nisbah yang diperolehi pada tahun 1903, nisbah ini adalah 0.55 dan 0.73 pada tahun 2003. Islam dan keadilan ekonomi. Keadilan mempunyai pelbagai dimensi seperti keadilan perundangan, politik dan ekonomi. Kesemua keadilan ini akan menghasilkan output keadilan sosial. Menurut Muhammad Yusuf Musa, yang meletakkan keadilan sebagai tonggak utama akhlak dalam Al-Quran. Masal Baizat juga menyebut bahawa asas akhlak dalam Islam ialah keadilan. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menyatakan keadilan dengan menggunakan berbagai sebutan tentang keadilan. Al-Ald, Al-Qis, Al-Mizan, dan Al-Was. Perkataan Al-Ald dalam pelbagai derivasinya mempunyai 5 skop makna, iaitu kesamaan dan keseimbangan dalam keadilan hukum, kejujuran dan dalam penyaksian, ketepatan dan kepatutan dalam kegiatan muamalat. Yang keempat ialah pengertian kebenaran sebagai landasan akhlak, dan yang terakhir adalah pengertian keputusan sebagai sangkaan yang menyimpang. Bagaimanakah kita dapat menegakkan keadilan ekonomi? Menurut Syed Qutb, ia menegaskan bahawa untuk menegakkan keadilan perlu mempunyai asas yang kukuh
juga mewujudkan instrumen supaya keadilan wujud dalam semua bidang kehidupan, khususnya dalam ekonomi. Asasnya ialah kebebasan sangat mutlak, kesaksamaan manusia yang sempurna dan keselamatannya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ana Maisara. Saya akan sambung pembentangan dengan menjelaskan tentang keadilan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah. Konsep keadilan dalam Al-Quran dapat kita lihat melalui surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dari ayat ini, semua manusia diperintahkan untuk berlaku adil dan tidak kira status sosial, bangsa dan agama. Hal ini memberi tuntutan moral agar semua manusia dapat hidup secara damai walaupun berbeza agama, bangsa dan negara. Konsep ini dapat diterapkan untuk menjaga keadilan dunia. Seterusnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini amatlah bersifat kerakyatan dan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Nilai-nilai dan ajaran Islam diterapkan dalam ekonomi. Ekonomi Islam juga sentiasa menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat untuk memenuhi keperluan masyarakat. Kegiatan ekonomi ini bersifat kebendaan tetapi bercorak kerohanian. Keadilan ekonomi syariah juga berasaskan Al-Quran dan Hadis yang bertujuan memenuhi keperluan manusia di dunia dan akhirat. Dari surah An-Najmi ayat 31 yang bermaksud, dan milik Allah lah apa yang ada di bumi, dengan demikian dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia juga memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, iaitu syurga. Manusia sebagai khalifah di dunia yang memegang amanah Allah untuk menggunakan miliknya yang dapat kita lihat pada surah An-Najmi ayat 31. Untuk melaksanakan kegiatan ekonomi ini, setiap individu wajib saling bantu-membantu dan wajib beriman pada hari kiamat agar setiap kegiatan yang dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab kerana takut dipersoal pada hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Zari. Baiklah, hari ini saya akan memberikan sedikit rumusan bagi isi-isi yang telah diuraikan oleh ahli-ahli kumpulan saya sekejap tadi. Seperti yang telah disebutkan sekejap tadi, apa yang kita dapat simpulkan adalah keadilan ekonomi ini adalah perkara yang sangat penting yang perlu diwujudkan di setiap negara untuk mengekalkan kemajuan pada masa yang akan datang. Hal ini juga bagi mengekalkan keharmonian di negara dan bangsa di negara kita. Selain itu, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kezaliman, dan apa yang kita dapat lihat adalah sistem perbankan dapat memberikan kesan positif dari segi mengurangkan ketidakadilan dalam ekonomi. Hal ini dari segi pemberian pinjaman untuk masyarakat yang mengalami masalah ekonomi dan memberi pembiayaan untuk mereka. Dari segi keadilan ekonomi Islam pula, Islam menegakkan bahawa aset kekayaan seseorang yang tertentu dapat dilakukan melalui konsep zakat, infak dan juga sedekah. Selain itu, keadilan ekonomi dari segi sosial pula, kita dapat lihat bahawa wujudnya keadilan ini terhadap institusi masyarakat yang sekarang dapat dijadikan sebagai syarat mutlak untuk membangunkan ekonomi negara kita. Oleh itu, kewujudan ekonomi sosial ini perlu dikeluarkan dalam perancangan ekonomi negara kita lah. Setiap manusia perlu menerapkan sikap adil dalam diri masing-masing bagi menegakkan kebenaran dalam Islam. Dalam Islam juga ada sebut bahawa kita perlu berlaku adil sesama kita. Hal ini juga ada disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu itu menjadi kamu tidak adil, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Apa yang kita dapat lihat adalah keadilan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita capai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan walaupun kita membenci seseorang tu, kita perlu menjalankan tanggungjawab kita secara adil bagi mengelakkan daripada berlakunya kezaliman terhadap orang lain. Sekian daripada saya, terima kasih.